Illal ladzina yasiluna. Situ tak? Berarti mana kita ni? Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasrat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau syaa Allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salama fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Ni kumpulan yang kedua dah. Iaitu mereka ni Banu Aslam dengan Banu Khuza'ah. Sebelum ni kita sebut kumpulan yang pertama, orang munafik. Yang mana mereka ni punya teruknya keadaan mereka. Mereka nak supaya orang mukmin ni jadi murtad, jadi kufur macam mereka juga dah. Golongan munafik yang pertama dah. Golongan munafik yang kedua dah. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali orang-orang yang yasiluna ila qaumin, mereka sampai kepada kaum yang mana antara mereka dengan kamu dengan mereka mitsaqun, ada perjanjian, iaitu mereka yang berhubung dengan Banu Aslam, Banu Khuza'ah. Au ja'ukum hasrat suduruhum, ataupun mereka datang kepada kamu dalam keadaan hasrat suduruhum, terdesak hati-hati mereka, dada-dada mereka, an yuqatilukum, untuk memerangi kamu atau memerangi kaum mereka. Mereka terkepit tengah-tengah nak lawan umat Islam ke nak lawan kaum mereka. Jadi mereka ni ada perjanjian dengan kabilah-kabilah yang Rasulullah buat perjanjian dengan mereka. Walau syaa Allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum. Jika sekiranya Tuhan mahu, Allah mahu, nescaya Allah akan jadikan mereka berkuasa kepada kamu dan memerangi kamu. Tapi tidak gitulah, Tuhan tidak jadikan mereka tu nak memerangi kamu. Fa in tazalukum, maka jika sekiranya mereka menjauhi kamu, falam yuqatilukum, tidak memerangi kamu, wa alqau ilaikumus salama, dan mereka nak berdamai dengan kamu, maka fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, tidaklah Allah jadikan untuk kamu jalan untuk menyerang mereka, untuk membunuh mereka. Ni golongan munafik yang kedua. Golongan munafik yang pertama, terang-terang mereka ni nak supaya sahabat-sahabat Nabi, orang Islam ni murtad, kufur macam mereka. Jadi orang ni Tuhan suruh kita perangi mereka, dan jangan sekali-kali kita menjadikan mereka sebagai wali, sebagai teman rapat. Golongan yang kedua, golongan yang munafik juga tetapi mereka tidak memerangi umat Islam dan mereka pun terdesak kerana tekanan dua-dua pihak. Jadi orang macam ni tak perlulah perangi mereka. Kita ni bukan nak cari musuh dah. Kan dalam hadis, kan la tatamannau liqa'al adu fa idza laqitum fasbutu, jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Jadi kalau kita boleh minimalkan pertembungan kita dengan manusia ni, kita kurangkanlah. Sebab kita kena utamakan orang hak lebih besar bahaya dia,
dan hak patut kita perangi mereka. Satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Ni golongan yang ketiga dah. Iaitu Banu, siapa dia ni? Banu Asad. Satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum. Kumpulan yang ketiga kamu akan dapati dah. Mereka itu yuriduna mahu dah. Mereka mahu an ya'manukum. Kerana nak menipu daya kamu, mereka mahu nak mengamalkan kamu dan mengamalkan kamu mereka dah. Dengan kamu pun mereka sebalah nak amankan, dengan kaum mereka pun mereka nak amalkan juga, tak sebalah juga dah. Tapi mereka buat ni tipu daya belaka. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Setiap kali mereka diajak kepada fitnah, iaitu syirik dah, urkisu fiha, mereka rosak padanya dah. Setiap kali mereka diajak kepada syirik, diajak kepada pakatan nak khianat Rasulullah dan sahabat, urkisu fiha, mereka rosak padanya dah. Mereka terpedaya, mereka terpengaruh dah. Maka orang macam ni fa illam ya'tazilukum, maka jika sekiranya mereka tidak memisahkan, tidak menjauh daripada diri kamu, wa yulqu ilaikumus salamah, dan mereka tidak berdamai dengan kamu dah, wa yakufu aydiyahum, tidak menahan tangan mereka daripada memerangi kamu, maka waktu itu perangilah mereka. Fakhudhuhum dah. Kalau buat perjanjian dengan mereka pun batalkan perjanjian dengan mereka. Sebab apa? Sebab orang macam tak boleh percaya dah, khianat ni. Fakhudhuhum, maka tangkaplah mereka dah. Waqtuluhum, bunuhlah mereka. Haitsu saqiftumuhum, di mana saja kamu dapati mereka dah. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina, dan merekalah orang yang kami jadikan bagi kamu ke atas mereka jalan ataupun sultan adalah kuasa yang nyata dah, kuasa yang nyata dah. Jadi kita tengok sini golongan munafik yang Tuhan sebut famalakum fil munafiqina fi'ataini ni, ada 3 kumpulan dah. 3 kumpulan munafik, kumpulan pertama, kedua dan ketiga. Hak pertama dengan ketiga ni kita disuruh supaya memerangi mereka. Kumpulan kedua sahaja Tuhan tidak benarkan kita perangi mereka dah. Ni berdasarkan kepada kerjasama mereka dengan musuh dan niat jahat mereka terhadap umat Islam, dan apa dia tindak tanduk mereka lah dah, tindak tanduk mereka yang amat bahaya. Maka sebab tu ada golongan yang Tuhan suruh perangi mereka, dan ada golongan juga yang Tuhan suruh kita tahan diri daripada memerangi mereka dah. Nak pakai gana ayat ni zaman sekarang ni dah. Nak pakai gana ayat ni di zaman sekarang. Zaman sekarang pun gitu juga. Bukan semua orang munafik kita boleh perangi mereka. Tapi kalau mereka terang-terang bekerja sama dengan musuh, lu duduk sama-sama dengan tentera mereka contohnya, pakai ayat mereka juga. Dah, orang Islam ngaku Islam, geus-geus kapung Islam, negara Islam. Waktu tak sekira lah. Dah, walaupun mu ni ngaku Islam pun, mu ni boleh diperangi je lah. Sebab mu sekarang ni bersama-sama dengan musuh dah. Tapi mereka ni, kalau mereka ni tidak masih lagi tidak memerangi orang Islam dah. Mereka semua tak tolong orang Islam, buat hello macam-macam dah. Tuhan ni, maka tak boleh lagi kita memerangi mereka dah. Sebab kita ni bukan nak cari musuh dak. Bukan nak cari musuh nak balas dak dah. Sebab itulah dalam kitabul hidayah, kitab fiqh hidayah ni, dalam kitabul jihad, dia satu tajuk kitab suluh dah, suluh. As-sulh. As-sulhu ni maksudnya kita ni umat Islam ni berjiran dengan negara-negara. Negara kafir ada, negara musyrik pun ada dah. Jadi waktu tu nya tanggungjawab kepada pemimpin Islam kena pilih jalan yang terbaik. Kita bukan nak perang orang, nak perang orang berat ah. Dah, ada orang nak perang sama, nak perang semata dia. Dia tak tahu lagi perang-perang ni apa dia. Dah. Dia perang kata ada lah. Rumah kita, anak bini kita, keluarga kita tak ada lah. Dah, nak jaga untuk mana? Nak buang mana? Nak lari mana? Dah. Kena korban mati-mati. Jadi selagi mana kita boleh mengelak daripada perang, kita mengelak lah.
Tapi tak boleh nak ngelak dah. Lah. Kau nak ngatuk lajuk dah. Nak kan? Kan? Fei. Pasal muka. Okey, tengok habis kat tu dah. 3 golongan yang disebut oleh Allah SWT tentang orang munafik dah. Kalau tak faham, baca semula dah. Tengok rujukan-rujukan lain pula lah. Okey, seterusnya ayat yang ke-92 dah. Ni hukum berkenaan dengan jenayah membunuh dah. Al-qatlu dah. Cuma sini Tuhan tak sebut berkenaan dengan kisah sini dah. Hukum kisah ada, hukum kisah sebut dah dalam surah Baqarah kan. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla dah. Sininya hukum berkenaan dengan dia. Dia ni berdasarkan kepada bunuh sengaja kau tak sengaja dah. Kalau sengaja lagu lain, kalau tak sengaja lagu lain dia dah. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Hukum yang kelima sultani, hukum yang berkait dengan pemerintah dah. Lekin raste me khayal rakna, yakni tumare hatung ke kui dah qatal hujai dah. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Hukum yang kelima yang berkaitan dengan kerajaan ni, iaitu kita kena jaga dia berwaspada. Jangan mudah-mudah bunuh orang dah. Kalau orang tu betul-betul kafir, betul-betul dia ni jahat sungguh, tak apalah. Tapi jangan sekali-kali bunuh orang mukmin. Wa ma kana lil mu'minin. Dia tidak sepatutnya orang mukmin itu an yaqtula mu'mina, bunuh orang mukmin juga. Inilah masalahnya. ISIL ke saya? ISIL ke boleh? ISIS dah. Mana-mana mujahid tak sehaluan dia bunuh. Mana-mana Islam tak sehaluan dia bunuh. Macam mana boleh bunuh orang Islam? Dah. Bukan mudah-mudah tak boleh bunuh Islam, tak bunuh Islam. Sayyidina Ali walaupun puak Khawarij ni perangi dia bunuh orang Khawarij yang perangi dia ya. Orang apa Khawarij hak selenda tak bunuh. Walaupun dia tahu dah akidah dia teruk benar dah, tapi tak bunuh. Faham ke tu? Sebab dia Khawarij Islam lagi, tapi perangai dia tu macam perangai kafir dah. Jadi kita pelik juga ISIS macam mana tak tahu. Duk ijtihadi jadi khalifah lah, bergapo lah. Kena tengok Malik dulu lah. Kita nak utus taklif lah. Jadi hak besar sekali jenayah dia buat, dia bunuh Islam, tu masalahnya. Dia bunuh Islam tu apa? Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa ma kana tu wa ma kana tu panggil lamul juhud kan tu. Wa ma kana lil mu'min an yaqtula mu'minan illa khata'a kan. Tidak patut bagi orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain dah, kecuali tersalah dah. Tak ada arah salah tu. Tapi bunuh sengaja tak boleh. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Maka sesiapa yang membunuh seorang mukmin kerana tersalah dah. Tengok molek i'rab Ustaz. Mukminan tu maf'ul bih, khata'an tu maf'ul ajlih ataupun hal dah. Sesiapa yang membunuh orang mukmin kerana tersalah, ghalti dah, tersalah dah, maka hukumnya kau dia fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatul musallamatun, maka kena merdekakan seorang hamba yang beriman dah. Raqabatin mu'minatin, lelaki perempuan termasuk belaka raqabah mukminah belaka. Bukan raqabah ni maksudnya hamba perempuan, tidak. Faham ke tu? Ar-raqabah ni maksudnya tekak memerdekakan seorang hamba, sama lelaki atau perempuan dah. Aku tunggu pergi jalan dah. Okey. Itu figa ambil. Okey. Aku sini.
Nanti pergi hospital. Sebelum masuk jalan masuk hospital tu dia ada klinik gigi, klinik jurawat kan. Akhir sekali sebelum masuk dalam. Ada berhenti situlah. Bini ustaz tunggu Lepas tu dia datang sini, lepas tu dia duduk di sekolah. Nombor telefon ustaz 0340 340 Mari sini dulu. Mari sini dulu. Okey, tengok mana saat ni? Jadi pertama sekali hukum bunuh ni, bunuh tanpa sengaja. Maka hukumnya ialah pertama merdekakan seorang hamba, yang kedua wadiyatun musallamatun, membayar sepenuh diat yang diserahkan kepada keluarganya. Suruh keluarga ni mengikut gia dia lah. Gia ke apa dia? Gia hak ngaji dengan Ustaz Kimi lah. Gia atas saka tu. Faham tak? Isteri boleh berapa, 1/4 ke 1/8 ke, suami boleh berapa, anak boleh berapa, mak ayah boleh berapa, adik-beradik boleh berapa dah. Jadi dia diserahkan kepada keluarga. Diat ni berapa diat ni? Betul. Diat ni 100 ekor unta. 100 ekor unta, seekor unta 5,000 seekor. 5,000 kali 100, 500,000, setengah juta. Setengah juta ni perlu dibayar dari tempoh berapa lama? 3 tahun. Pas apa dia nak bayar? Hak kena bayarnya semua waris-waris hak pembunuh tu. Semua waris-waris pembunuh kena bayar laku. Pak saudara dia, mak saudara dia, sepupu dia, sepepak dia. Tak. Pakak-pakak ayah belaka. Kena cari dalam kumpulan dia 50 orang. 50 kepala nak bayar. 50 kepala hak kerja KJL. Hak kerja peniaga-peniaga tak. 1,000 seorang. Kat 1,000 seorang 50,000 sebulan. 50,000 kali dengan berapa? 10 apa? 500,000 dah tak? Banyak 5,000 tu. 500 lah seorang 500. Tak. Jadi kena cukup juga dari tempoh 3 tahun kena lunaskan bayar dia sebanyak setengah juta kena bayar. Carilah 20 kepala ke kena bayar dah. Tapi kena bayar juga dah. Jadi dua perkara ni, merdeka hamba sah. Yang keduanya ialah kena bayar dah, kena bayar. Kena bayar dia dah. Wa in kana illa an yasaddaku, kecuali mereka bersedekah. Maksudnya bersedekah tu mereka memaafkan. Mereka bersedekah, mereka memaafkan. Maksudnya mereka sedekah sepenuhnya sedekah ke, tak perlu bayarlah belaka-belakanya, kita beri percuma belaka. Ataupun illa an yasaddaku, mereka sedekah separuh saja. Ginilah 500,000 banyak lajak membayar separuh ya. 250,000 bayar. Dah. Jadi ketetapan tu atas mengikut persetujuan keluarga lah. Kalau terdekat sekali, mak dia ke, isteri dia ke, kalau dia yang memaafkan separuh gugur. Dah. Okey, itu yang pertama dah. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'min fatahriru raqabatin mu'minatin. Fa in kana, gambaran yang kedua, maka jika sekiranya orang yang dibunuh itu min qaumin aduwwil lakum, daripada kaum yang menjadi musuh pada kamu dah. Wa huwa mu'min, sedangkan dia tu beriman, maka fatahriru raqabatin mu'minatin, maka hukumnya hanyalah merdekakan hamba yang beriman sahaja dah. Macam mana ni cakap dari kedua ni? Ustaz pun tak faham ni dari kedua ni. Kalau dia musuh bagi kamu, dia tu beriman, maka merdeka hamba sahaja. Kalau bukan musuh, merdeka hamba lagi, bayar diat lagi. Kalau musuh, hanya bayar, hanya merdeka hamba sahaja. Ni musuh ni wallahu alam. Musuh ni maksud dia nya orang Islam bunuh orang Islam juga, tapi orang Islam yang kena bunuh saat ni duduk di negara kafir harbi. Faham tak? Sekarang ni ada keluarga orang Islam Melayu duduk di Amerika. Kita duduk di Malaysia. Dah. Jadi kita pun tersalah pergi bunuh dia. Tak kira di Amerika kau di sini kau bunuh dia. Dah. Sedangkan kita dengan dia tu bermusuh nak kira sebab dia duduk negara harbi. Maka orang macam ni kita hanya bayar merdeka hamba sahaja, menembus kesalahan kita, dia tak perlu bayar diat dia.
Walau wayah dia dia kau kafir juga harta tu. Dah. Atau dia berkongsi dengan kafir. Maka sebab tu kalau dia duduk negara harbi, kafir harbi, maka tak perlu bayar diat kepada keluarga mereka, hanya perlu merdeka hamba sahaja. Dah. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka jika sekiranya dia tu dari kalangan orang yang menjadi musuh pada kamu duduk di negara harbi, sedangkan dia tu beriman, kamu bunuh dia tu, maka kena merdekakan hamba sahaja, tak perlu bayar dia. Yang ketiga, yang ketiga, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minatin. Gambar yang ketiganya ialah kita bunuh kafir zimmi, kafir musta'man. Kafir zimmi ni maksudnya kafir yang tinggal di negara Islam, yang mana mereka patuh terhadap undang-undang Islam, terima belaka, undang-undang hudud pun terima, undang-undang tak boleh buat berhala tepi jalan pun terima, undang-undang hak menegah daripada jual arak secara terbuka pun terima, undang-undang apa dia tutup aurat pun terima juga. Maka kafir macam ni kafir zimmi dipanggil ataupun kafir musta'man. Kafir musta'man ni maksud dia ni kalau kafir yang di negara harbi, dia masuk dalam Islam dengan wisa. Dengan wisanya, dengan perjanjiannya, dengan apa dia, dengan perjanjian lah musta'man tu. Minta keamanan daripada kita Maka kafir macam ni juga tak boleh kita bunuh mereka, tak boleh kalau bunuh juga maka kena bayar dia, sama dengan orang Islam juga kena bayar dia wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun. Dan jika sekiranya antara kamu, jika sekiranya orang yang dibunuh daripada kaum, di antara kamu dengan mereka tu ada perjanjian zimmi ataupun ya musta'man muahadah suluhkah ya zimmahkah perjanjian perdamaian ataupun zimmah kafir zimmi maka dia punya hukumnya fadiyatun musallamatun, bayar dia bayar dia berapa? Ia diserahkan kepada keluarganya tadilah 500 ekor unta 500 ekor pula 100 ekor unta 100 ekor unta. Wa tahriru raqabatin mu'minatin, dan merdeka juga seorang hamba yang beriman. Kamu dia beza pertama dengan ketiga serupa cuma hak tu sebut merdeka dulu, apa dia merdeka baru bayar dia. Ni bayar dia merdeka tolong ye azad karena hak ni diberi pilihan sama ada merdeka hamba ataupun bagi atau puasa hak kafir zimmi tak ni, hak orang Islam tak ni mesti merdeka hamba juga mana pun Kalau kita tanya bakpo Islam suruh kita merdeka hamba bakpo dalam masalah membunuh dengan tak sengaja ni Islam suruh merdeka hamba. Sebab ada hadis Nabi sebut orang yang merdeka ke hamba ni Tuhan akan merdeka ke anggota sebagaimana dia merdeka ke anggota hamba. Kalau merdeka ke tangan hamba, maka dia Tuhan akan merdeka ke tangan dia daripada neraka. Orang yang merdeka kepala, Tuhan merdeka kepala, kaki-kaki setubuh lah. Tu sebab itulah Tuhan suruh merdeka ke hamba Tapi dalam masalah bunuh kafir zimmi ni kita diberi pilihan. Kalau tak mampu merdeka ke hamba, maka pilihan yang kedua kita kena berpuasa 2 bulan berturut-turut faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Hak merdeka puasa bulan berturut-turut ni ketiga-tiga ta'alluq tiga-tiga. Maksudnya gambar pertama, kedua, ketiga, kalau tak mampu merdeka ke hamba, maka kena puasa 2 bulan berturut-turut. Ustaz tanya soalan sebutkan kifarat manakah iaitu Tuhan perintahkan supaya kita puasa 2 bulan berturut-turut ni selain daripada membunuh ni. Bila tu? Melakukan persetubuhan pada siang hari Ramadan ketika berpuasa. So, 2. So lagi zihar orang yang zihar selagi tu 3 kesalahan zihar. So melakukan persetubuhan pada bulan Ramadan. Yang ketiganya ialah hak ni membunuh dengan tidak sengaja kena puasa 2 bulan tu
taubatan minallah, kemurahan, penerimaan taubat daripada Allah dah. Meherbani he Allah ke taraf se dah, kemurahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bertaubat dengan cara berpuasa 12 tu dah. Wa kana Allahu aliman hal harka hakiman qanun muqarrar karne me dah. Dia adalah Allah Taala tu maha mengetahui setiap keadaan, dia maha bijaksana dalam menetapkan hukumnya dan peraturan-peraturan dah. Okey, gambaran keempat Kashmir. Gambaran keempat ialah membunuh dengan sengaja. Apa hukumnya? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan sesiapa yang membunuh orang mukmin seorang ya, muta'ammidan qasad karah dengan sengaja dah, fajazaohu, maka hukumnya hak asalnya ialah jahannamu, dia masuk neraka jahannam dah. Khalidan ustur per khalidan mukus tawil dah, kekal di dalamnya dah. Wa ghadiballahu alaihi, dia Tuhan murka ke atasnya dah. Wa la'anahu, dia Tuhan laknat ke atasnya dah, menjauhi dari rahmat. Wa a'adda lahu, dia Tuhan sediakan untuknya azaban azima, azab yang sangat besar dah. Tengok ayat ni menunjukkan besarnya dosa dan kesalahan orang yang bunuh orang mukmin dengan sengaja dah. Faham tak? Tak boleh bunuh orang mukmin, mana boleh bunuh orang mukmin? Kau rasa pemerintah Mesir pergi bunuh orang mukmin, ISIS pergi bunuh orang mukmin juga. Macam mana mu ni? Mengaku Islam macam mana mu ni? Kamu munafik tak? Kamu khawarij. Kau rasa tak boleh bunuh orang mukmin. Tembak kau terbaik kau tak boleh. Tembak kau terbaik jatuh kau tak boleh. Dah. Jadi dalam ayat ni Tuhan tak sebut diat-diat ke apa. Ada setengah orang kata kalau bunuh dengan sengaja tak ada diat-diat. Tak diat, tak ada, tak merdeka, tak ada. Adanya neraka saja bagi dia dah. Jadi sebenarnya bunuh dengan sengaja juga dia dikenakan hukum kisos. Tapi kalau keluarga memaafkan, kena bayar diat juga lah. Bayar diat juga dah. So yang keduanya, ayat ni menjadi pegangan golongan Khawarij yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar ni kekal neraka. Kekal neraka. Dalilnya ayat ni. Maka kita katakan kekal di sini maksud duduk lama, bukan kekal dak. Sebab dalam hadis Nabi sebut hukum mana orang mukmin akan keluar dari neraka dah. So yang keduanya maksud ayat ni wallahu alam, kalau orang bunuh dengan cara dia menghalalkan darah orang mukmin, maka memanglah dia murtad dah. Memang orang murtad memang kekal neraka dah. Aksiden jalan raya juga dianggap bunuh tak sengaja. Di Saudi kena bayar diat tu. Dah. Di Saudi kena bayar diat orang yang aksiden tepuh orang yang mati ni. Dah, tempat kita tu aku tak bayar sihabuk. Kalau kau masuk insurans gitu ya. Sebab itulah tempat kita ni seolah-olah menggalak lah orang bawa kereta laju-laju, tepuh orang yang mati. Dah. Kalau kena bayar mahal-mahal, takutlah orang bawa darah kan. Betul tak saya? Kalau kena bayar mahal-mahal lah, setengah juta nak bayar senyawa. Dah. Takutlah orang ni. Tapi kita ada hukum ni lah. Dah boleh buat sangat. Bos akan denda 300 400 kepada dia. Tepuh orang sedikit kelajuan kita bawa tepuh orang mati orang dah. Bayar dia keluarga dia. Dia ni tepuh ayah dia kehilangan mata pencarian. Isteri menjadi janda, anak-anak menjadi yatim, hilang tempat pergantungnya. Kita pakai biar gitu ya. Bisa gak hati 2000. Gak dia anak dia kecil-kecil lagi. Patutnya tanggung dia sampai dia besar. Sampai dia balik belakang anak-anak dia dah. Orang bayar 500 juta. Oh iyalah. Barulah habis ngaji apa semua sekali dah. Jadi tu hak sepatutnya lah. Hak sepatutnya. Tapi tidak gitulah, pak kita tak ada hukum gitu dah. Bayar denda 5,000 ke apa dia? Dah. Tak ada. Okey.
Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Tengok ni. Bila kita perang sekalipun kita jelas nak bunuh orang, biar jelas bunuh orang dah. Jangan orang tak selalu kita bunuh dia. Macam ISIS buat. Tak kena sah. Ni Tuhan tegur sahabat-sahabat ni yang pernah bunuh seorang sahaja. Tuhan tegur dah. Apa tak lagi bunuh ramai ni. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu bermusafir di jalan Allah, pergi fi sabilillah, fatabayyanu, kena jelas molek tahqiq kam liya karu. Biar pasti dulu buat kerja. Nak bunuh kau, nak takak kau, nak pacu tekuk dia kau, nak tembak dia kau. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kamu tuduh kepada orang yang memberi salam kepada kamu. Kamu kata, mu bukan beriman ni. Mu lolok yang beriman, dah. Lasta mu'minan, dilsi, kamu bukan mukmin dengan hati, tidak dah. Mu beriman dengan mulut ya. Mu nak selamatkan kambing kamu saja dah. Tabtaghuna aradal hayatid dunya, tujuan kamu tidak anggap dia beriman kerana kamu nak ke kambing dia tu. Nak ke harta dia, kamu bunuh dia juga. Mu kafir ni, dia pun bunuh. Atau pun apa harta kambing dia dah. Tujuannya kerana kamu nak mencari barang dunia dah, kehidupan dunia dah. Harta ghanimah lah. Sedangkan fa indallahi maghanimu katsiratun, di sisi Allah banyak lagi harta ghanimah yang lain. Ilmunya, kudranya dah. Apa dia harta ghanimah banyak lagi dah. Orang lain apa boleh ambil tu je. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Kalau kamu tak seterima orang saleh, orang ngucap syahadah, mu pun gitu-gitu juga. Waktu mu bawa masuk Islam dulu, orang nak bunuh mu. Mu kata aku ngucap dah ni. Orang pun tak bunuh mu. Kalau orang bunuh juga mu, masuk apa dah. Jadi sebagaimana orang terima syahadah kamu bila kamu isytihar masuk Islam, maka kamu juga nak terima syahadah bila orang ngucap dia kena macam orang ngucap dah. Mu terimalah. Bapa mu tak terimanya? Tu maksud dia dah. Kadzalika tumari Islam kami darme, kadzalika Islam kamu pun begitu juga. Kadzalika begitulah kuntum kamu min qablu sebelum ini, famannallahu alaikum fatabayyanu, maka Allah kurniakan kepada kamu, maka hendaklah kamu berterang-terangnya dah. Jelas molek dah. Tabayyanu dah, tasabbatu tabayyanu dah. Siapa berita pun kena pastikan dulu. Nak bunuh orang dalam jihad pun kena pastikan dulu. Bila orang pasik bawa cerita, bawa apa dia dakwah pun nak terai dulu dah. Ni Islam suruh kita ni fatabayyanu, fatasabbatu dah. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah amat mengetahui secara halus dengan apa yang kamu kerjakan dah. Jadi janganlah kamu mudah-mudah sangat nak bunuh orang Islam dah. Khususnya dalam medan jihad dah. Sebab itulah kita tak tahulah. Perang-perang ni kena dengan ilmu sah, bukan dengan semangat dah. Faham ke tak? Ente nak pergi muak kereta BEN tu dengan behel letup peh. Muak-muak itu apa tu pergi buka tapal dom mata letup pada baru habis orang mati. Nurse mati, orang sakit pun mati. Apa yang tak bos situnya? Yang tak bos tempat tentera Amerika nu. Apa dia Jepun pula. Tentera Amerika mari dengan kartu dia tu ataupun tepuh dom tu dah. Hati dia. Ni ke bunuh tempat tak pasti, tempat kawasan awal. Dah, tak boleh. Mana boleh gitu? Dah. Amaliyatul istishhadiyah. Dah. Amaliyah istishhadiyah tak boleh sembrono gitu dah.